Assalamualaikum semua. Okey, jadi video ini adalah video jawapan untuk ulang kaji SPM yang cikgu berikan beberapa hari yang lalu. So, jadikan dia video untuk awak check lah sama ada apa yang awak buat tu betul ke, salah ke. So, kita mulakan. Jom. Okey, untuk soalan yang pertama, kita akan menjawab soalan luas di bawah graf. Cikgu sengaja memilih soalan ini sebab dia ada sedikit critical thinking yang di mana kita kena fikir macam mana nak menyelesaikan dia. Okey, mari kita tengok soalan. Encik Saleh ni, dia memandu keretanya sejauh 150 km. Okey, daripada Butterworth hingga ke Ipoh bagi melawat ayahnya, untuk melawat ayahnya lah. Maka dia bagi satu jadual. Dia bagi satu jadual di mana jadual ini jadual perjalanan yang dia lalui. Kemudian dia bagi graf untuk kita isi dan kita tentukan lah. Okey, graf boleh lihat pada cikgu punya kat sebelah sini kan. Boleh nampak graf ni sama seperti yang lakaran pada graf awak lah. Alright, baik. So kita kena faham macam mana perjalanan yang berlaku dan sewaktu Encik Saleh ni bergerak. So pukul 8 dia memulakan perjalanan. Alright. Kemudian 4 minit dia sampai, dia breakfast sekejap di R&R Bukit Merah. Okey, perjalanan dia ambil masa 70 km. Dia bergerak daripada tempatnya. Alright. 70 km. Kemudian 9.30 baru dia memulakan perjalanan. Bermaksud waktu tu dia berehat, berhenti, tak ada pergerakan berlaku. Kemudian 10.15 dia sampai ke rumah ayahnya. Maka dia buatlah satu graf, okay? Satu graf dalam gambar rajah di mana sebelah ini ada graf yang tak lengkap. Kita kena lengkapkan dia. Alright. Soalan pertama dia kata, berdasarkan graf yang diberikan tersebut, cari nilai M dan N. Baik, sedikit pembetulan dan cikgu dah betulkan dalam awak punya kertas awak, di mana masa ini, alright, masa ini bukan dalam saat, masa ini dalam minit. Tak, cikgu dah cuba kira, mustahil dia dalam saat. So saya dah ubah dalam awak punya kertas. Yang kat sini saya belum ubah lah, jadi saya bagi tahu awal-awal kat sini masa dia dalam minit. Alright, so macam mana kita nak mencari nilai M dan nilai N? Ada melibatkan buat graf bawah ke apa ke? Tak ada pun sebenarnya. Dia senang sahaja. Mari kita lihat. Baik, graf yang kita buat ini adalah, bila awak lihat betul-betul ni, ini adalah graf jarak, okey, lawan dengan masa. Bukannya graf laju lawan masa. Dia bukan graf laju lawan masa, bukan. So bila jarak lawan masa, dia tak ada luas bawah graf. Dia direct sahaja. So apakah nilai M? Bila kita perhatikan betul-betul, Encik Saleh ni dia bergerak daripada Butterworth ke Ipoh, alright, dengan sejauh 150 km. Alright, jadi dalam graf ini dah jelas pun sebenarnya ditunjukkan bahawa dalam graf sendiri tu dah ada di mana permulaan jarak dia adalah 150 km. Ini kilometer. Okey, itu dalam kilometer. 150. Bermaksud selepas dia memandu, alright, selepas dia memandu 70 km, dia berhenti berehat di Bukit Merah, R&R Bukit Merah. Okey, selama berapa minit? Berapa minit dia mandu tu? Kita lihat betul-betul waktu jam tu dia bermula pukul 8. Right, dia bermula pukul 8 sampai pukul 9.04 minit. Ini menunjukkan perjalanannya adalah 64 minit. 64 minit, which is kat sini lah. Right, kat situ. So apa yang boleh kita buat? Kita boleh dapatlah nilai M. Kerana nilai M dia kata bergerak 150 selepas memandu 70. Maka nilai M adalah di mana jarak dia asal 150 km. Tolakkan dengan dah memandu selama berapa kita mandu tadi? 70 km. Maka 70 km. Alright. Jadi jawapan awak M adalah 80 km. Jadi nilai M ni dah dapat lah, iaitu 80 km. Okey, settle dah N. Ini soalan A ni, soalan A. Okey.
N macam mana N? Okey, dia berhenti rehat bila kita lihat daripada dalam jadual. Kita lihat betul-betul yang berada di dalam jadual tersebut. Waktu rehat. Okey, waktu rehat 94 minit sehingga 9.30. Menunjukkan berapa lama dia rehat. Rehat berapa lama? Okey, rehat selama, cuba fikir logik. Kira pun boleh tu. 94 minit sehingga 9.30. Maknanya dia rehat selama 26 minit. Alright. Berhenti berehat selama 26 minit. Jadi 26 minit maknanya dia berehat daripada sini, dia berehat 26 minit. 60 kena tambahlah dengan 26. Maka nilai N adalah sama dengan 26 tambah ini 64. 64 jadi sama dengan 90 minit. Right? Maka nilai N kita dah dapat dah 90 minit. Okey. Jadi kita pun boleh completekan graf ini. Sebab soalan kedua B, dia minta awak untuk melengkapkan graf ini. Alright. Jadi waktu rehat, bila waktu rehat, adakah berlaku pergerakan perubahan jarak? Tak ada. Menunjukkan daripada 64 ini hingga 90 dia mendatar. Macam tu, dia mendatar. Kerana tiada perubahan jarak. Kemudian dia terus turun hingga sampailah ke rumah ayahnya kat sini. Lengkap gitu. Jangan bengkak-bengkok lah. Saya mungkin bengkak-bengkok sikit. Maka dia sampai ke rumah ayahnya. Okey. Terus turun bawah. Maka lengkaplah graf kita. 90 dah ada. 80 cukup. 80 pun dah cukup dah. 80 dah ada. 90 dah ada. Okey, semua dah complete. Dapatlah markah kat sini untuk bahagian A dan untuk soalan A dan soalan B. Sebab B dia minta lengkapkan graf. Itu dia. Dah lengkap lah. Alright. Okay, kita pergi kepada soalan soalan B. Tadi soalan A1 dan A2. Okey, kita pergi kepada soalan B. Soalan B dia kata kira purata laju. Saya padam bawah ni. Yang mana tak sempat tu ulang balik video ni. Ulang banyak-banyak kali bagi faham. Okey. Soalan B dia kata purata laju. Apa yang dimaksud dengan purata laju? Okey, purata laju adalah jumlah jarak, jumlah jarak. Jangan jarak sahaja, jumlah keseluruhan jaraknya dibahagikan dengan jumlah masa. Okey, jumlah masa ni kira macam mana? Adakah rehat ini dikira? Ini dah 64 minit, 26 minit ni dikira tak? Sebab ini ada lagi baki kan. Okey, walaupun berehat kita kira daripada kita kira juga dah masukkan dalam calculation. Maksudnya yang rehat pun perlulah dimasukkan ke dalam persamaan purata laju. So jumlah jarak kita berapa? Kekal 150 kilometer. Alright, bahagikan dengan, sebab ni dia nak dalam kilometer per jam kan. Bahagikan dengan 135. 135 tu minit tau. Jadi 135 minit, okay, bila ditukarkan kepada jam, alright, dapat berapa? Kita bahagikan dengan 60. Okey, jadi ni kita bahagikan dengan 60 lah. Bahagikan dengan 60 minit. Jadi awak akan dapat kat sini untuk tukar ni 2 jam. Okey, 2 jam 15 minit. Ataupun 2.25 jam. Dia kalau jam dalam minit kena tulis 2 jam 15 minit tau. Tapi kalau nak tukarlah bentuk perpuluhan, okey, mesti tukar dalam bentuk perpuluhan. Itu bahagi lah. Awak bahagi 2 ni awak akan dapat 2.25 jam. Maka kat sini kita nak tulis apa? 2.25 jam. Maka guna kalkulator, dapatlah jawapan awak 66.67 km per
jam. Okey, selesai untuk soalan pertama, iaitu soalan luas bawah graf. Jom kita pergi ke soalan kedua. Soalan kat atas Jom. Okay, dalam soalan ini, alright. Soalan ini dia bagi 5 kad, ada 5 kad di mana kad itu ditulis perkataan SMILE. Okey, SMILE satu-satu kad. Alright. Jadi kesemua kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Kemudian kita nak bina 2 kod huruf, alright, berdasarkan kad-kad yang ada ini. Tetapi okay, dia kata kad ini dipilih dengan mengambil 2 kod secara rawak, tapi satu persatu tanpa dikembalikan. Ya, ingat saya ajar sebelum ni, ada perkataan dikembalikan, tanpa dikembalikan. So bila dia kata tanpa dikembalikan, bila kita ambil, kita tak pulang balik. Alright, selepas ambil 2 baru kita masukkan semua ke dalam. Bermaksud kita tak akan jumpa kad yang sama. Contoh kita ambil S, tak akan jumpa S lagi satu. Baik. Dan dalam soalan SPM Malay Kebang kalian, of course, soalan pertama dia akan bagi tahu awak untuk mencari senarai, ataupun dia kata kat sini senaraikan ruang sampel. Sebab apa? Sebab bila awak berjaya mendapatkan kesemua ruang sampel, soalan next iaitu soalan kebarangkalian, kacang saja nak jawab. Okey, tapi kena pandai lah macam mana nak keluarkan ruang sampel. Baik. Kat sini dia kata tanpa dikembalikan. Okey, panjang ni, banyak ruang sampel dia. Okay, kita akan senaraikan ruang sampel ni satu persatu. Okey. Okey, ruang sampel. Okey, ruang sampel kita senaraikan dengan huruf S. Alright, S sama dengan, okey, begitu. Saya akan senaraikan satu persatu. Bila kita ambil S, kita akan jumpa M. Bila kita ambil S, kita jumpa I, SL dan SE. Maknanya ruang sampel pertama S, M, right? SI, SL dan SE. Okey. Itu 4 yang pertama. Banyak ni, itu 4 yang pertama. Okey. Kemudian bila ambil S, kita pulang balik kan. Kita mula dengan huruf M pula. Kita boleh jumpa MS. Ulang balik. MS jumpalah. Ambil M, jumpa S. Okey, kemudian kita boleh jumpa MI. And then ML, right? ML dan kemudian ME. 4 kemudian. 4 lagi yang next lah, yang mungkin kemungkinan kod yang boleh kita dapat. Okey. Lagi kita boleh dapat bermula dengan huruf I pula sebab SMI kan. IS. Kemudian IM, IL, IE. Lagi kita boleh jumpa LS, LM, right? LI, LE, right? Dah berapa tu? Dah 20 sampel tu. 20 lah. 16 sampel dah. Okey, next adalah huruf yang terakhir iaitu ES, EM, EI, okey, dan EL. Gitu. Okey. Itu dia ruang sampel yang kita perolehi. Baik, dalam kes ini, okey, kita walaupun dah jumpa SM, masih boleh dapat MS. Kerana apa? Kerana dia kata selepas ambil 2 kod, masuklah balik. Bila masuk balik, kemungkinan boleh jumpa M dan jumpa S balik. Baik, jadi ini boleh berulang. Boleh berulang. Alright. Ada kes yang cikgu ajar sebelum ini di mana kita tak perlu ulang. Cuba recall balik dalam video-video sebelum ini. Alright. Kemudian kita akan jawab soalan kebarangkalian. Soalan kebarangkalian datang kemudian. Nampak pattern dia. Pattern pertama dia bagi tahu ruang sampel. Kedua, dia minta awak buat kebarangkalian. Okay, kebarangkalian pertama, dia kata, right, dia bagi tahu yang dia nak adalah di mana kebarangkalian kod itu bermula dengan huruf M.
Ada berapa yang bermula dengan huruf M? Soalan B B1 soalan 1. Okey. Okey, untuk kebarangkalian dan dapat huruf M, kita lihat ada 4 je. 1, 2, 3, 4. Right? Jadi kebarangkalian, iaitu event 1 tadi. Event 1 itu adalah event ataupun peristiwa di mana dia kata untuk dapatkan huruf M yang kali pertama. Kali pertama cabut, kad tu bermula dengan huruf M. Ada 4. Berapakah jumlah sampel kita? Jumlah sampel adalah 20 tambah semua ni. Kira semua ni. Maaf, tambah pula. Kira semua ni ada 20 ruang sampel kita. Maka probability pertama adalah per 20. Maka sama dengan 1. Ini kita potong-potong lah. Potong-potong dapat 5. Okey, maka 1/5. Okey, berjaya dah jawab soalan kebarangkalian yang pertama. Cuba lihat untuk kebarangkalian yang kedua. Yang kedua, dia bagi tahu di mana kad itu, kod itu terdiri daripada 2 vokal dan 2 konsonan. 2 vokal dan 2 konsonan. Okey, saya tanda dengan pen biru tu. Okey, yang mana yang 2 huruf vokal? Okey, ini 2 huruf vokal. SM, 2 vokal, 2 huruf konsonan. SM, 2 huruf konsonan. SL, 2 huruf konsonan. MS, okey, 2 huruf konsonan juga. ML, 2 huruf konsonan. LS, 2 huruf konsonan. LM, 2 huruf konsonan. EI adalah 2 huruf vokal. Maka kita dapat berapa tu? Kita dapat berapa? Berapa sampel dia? Maka soalan nombor 2, kebarangkalian untuk soalan nombor 2 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey? Ada lagi tak? Oh, ada satu lagi. Ada 8, iaitu IE. Okey, IE. Maka ada 8. Alright. So, 8 bahagi 20. Di mana jawapannya adalah, okey, yang ni kita kecilkan lah. Kita kecilkan sifar apa ni? Sifar 4. So 2/5. Okey, dapat? Senang? Very good. Jom kita pergi soalan seterusnya, soalan yang ketiga, itu topik bearing. Jom. Okey, dia bagi kat sini ada segitiga, right? Segitiga J, K dan L. Sama seperti yang cikgu tulis. Cikgu lukiskan dekat sebelah sini. Sebelah sini yang cikgu lukis sebelah sini. So awak boleh nampak lah macam mana bentuk dia. Sama seperti yang dalam gambar rajah yang dinyatakan tersebut. Okey. Soalan ini, alright, dia kata ada beberapa kekeliruan lah yang untuk awak urai, untuk awak solve kan. Kena awak solve kan. Baik, dia kata L terletak ke selatan K. Bila kita baca soalan betul-betul kan, rajah ni ada 3 titik dan pada satan mengufuk, dan L terletak ke selatan K. Ayat dia adalah ke selatan K. Bila ke selatan K, maknanya K selatan dia jumpa L. Itu maksud dia. Bermaksud utara berada kat mana? Kalau selatan bawah ni jumpa dengan L, okey, maka selatan utara adalah kat sini lah. Inilah utaranya. Maka selatannya berada jumpa dengan L. Okey. Penting dalam bearing. Bearing ini penting untuk mencari kedudukan U dahulu, iaitu kedudukan mata angin utara dahulu. Sebab bila U kat sana, kat sini pun U juga. Kat sini. U untuk L mana? U untuk L kat sini lah. U untuk L kat sini. Semua ke arah utara sana. Alright. Kemudian diberikan bearing K daripada J adalah 40. Kat mana? Okey, bila dia kata bearing K dari J, maknanya bermula daripada titik J ni. Titik J. Dan bearing nak kira daripada mana? Arah mata angin utara lah. That's why pentingnya untuk menentukan arah mata angin utara. Maka kat mana 40 tu? Okey, daripada sini, iaitu J kan. Ni lokasi J kan. Ni lokasi J. Utara kat atas sini. Maka ini adalah bearing J. Okey, bearing K daripada
daripada J, iaitu 40 darjah. Soalannya adalah kena cari bearing J daripada L. J dari L. Maka kalau dari L kena bermula dengan L. Jadi apakah bearingnya? Bearingnya daripada sini menuju ke sini. Okey. So macam mana nak buat? Macam mana nak cari? Maksudnya kita kena carilah sudut tu berapa. Alright. Jadi kalau nak tahu sudut itu berapa, kena kira lah ni berapa ni. Nak berapa kat sini kan. So apa yang saya nampak kat sini adalah kita dapat satu sudut selang sedi. Kat mana sudut selang sedi? Okey, ini naik atas ni, turun bawah. Turun bawah ni. Ini adalah sudut selang sedi. Kalau sini 40, di sini pun adalah 40 darjah. Okey. Satu segitiga adalah 180 darjah. So, berapa sudut sini? Katakanlah sudut sini saya panggil theta. Maka theta sama dengan, alright, 180 tolak 55 tolak 40 darjah. Maka kita dapat, tolak semua tu, guna kalkulator, 85 darjah. Maka theta ini adalah 85 darjah. Dah boleh dapat dah kan? Senang kan? Di mana ini adalah 360, maka kita tolaklah dengan 85. Jadi, bearing J dari L ialah 360 darjah tolakkan dengan 85 darjah. Maka berapa yang kita dapat? Guna kalkulator je. Kita akan dapat 275 darjah. So penting untuk ingat setiap kali nak jawab soalan bearing, tentukan arah utara, arah mata angin utara. Kadang-kadang dia ada bagi tahu mungkin soalan tu dia akan bagi tahu L terletak ke utara. Ini dia bagi tahu L terletak ke selatan. Maka kita kena guna critical thinking. Macam mana nak selesaikan dia? Boleh? Good. Jom. Soalan bumi pula. Baca soalan betul-betul. Okey, bumi. Okey, ada bumi, ada di dalam kita punya gambar rajah 6 itu ada PQR, lepas tu ada V. Okey, ada nilai, ada tempat V di mana V itu nampak latitude dia. Kemudian ada utara dan selatan lah. Baik. Sekarang ini diberikanlah dia punya latitude dan longitude ataupun koordinat untuk nilai P, kedudukan P dan kedudukan Q. Maka kita kena membina, right? Kita kena membina kita punya gambar rajah bumi peta, alright? Okey, saya akan gunakan pen warna biru. Okey, bagi siapa yang tak ingat, baik kita tengok balik macam mana kita buat. Pertama sekali adalah kita tanda dulu garisan kosong darjah sini. Okey, kosong darjah situ. Okey, kemudian ini adalah latitude ni longitude lah. Okey, ni kosong darjah juga. Okey, kosong darjah juga kat situ. Okey. Jadi kat sini bila kita saya tanda dulu yang ini 90 darjah, atas kali 90 darjah utara, bawah ini 90 darjah selatan. Okey, settle. Saya akan gunakan pen berwarna merah pula untuk menentukan kedudukan dia. Baik, kita tengok balik kedudukan dia. Dia kata kat sini P. P berada 34 darjah selatan dan 40 darjah barat. Okey, 34 darjah selatan. Okey, kita bawa bawah ni. 34 darjah selatan. Nampak? 34 kat situ. Kat mana barat? Barat berada kat sebelah sini. Okey, sebelah sini barat 40 darjah barat. Mana? Maka kat sini ni titik apa? Titik P. Okey. Kemudian dia kata Q. Q terletak 34 darjah selatan. Okey, dan 80 darjah timur. 34 dah ada dah. Kita perlu buat 80 darjah timur. 80 darjah timur. Kemudian ada R. R dia tak diberikan, tak dinyatakan lah dalam ni kan. Kemudian V pun tak dinyatakan lah kedudukan dia. Okey, tak apa. Kita jawab soalan pertama.
Soalan pertama dia kata kat sini, nyatakan longitude bagi R. Baik, dalam soalan dia bagi tahu PR ialah diameter selarian latitude sepunya. Bermaksud bumi tu, okey, ni bukan diameter tengah-tengah khatulistiwa tau. Ini pada P dan R, bila kita lihat pada bumi, dia ada diameter. Bermaksud P ni hujung sekali diameter dia adalah R. Baik, bermaksud P hingga R ialah 180 darjah. Alright. Saya selesaikan A. Okey. Di mana kat sini, kalau nak tahu longitude R berapa disebabkan diameter dia adalah diameter selarian latitude sepunya, maka daripada 40 darjah ni, 180 jumpa dengan R sebelah sana. So macam mana? 180 darjah kita tolakkan dengan 40 darjah. Maka kita dapatlah kedudukan di mana 140 darjah. Kalau sini barat, sebelah sana adalah timur, maka dia berada timur kat sini. Saya buatlah satu kat sini. 140 darjah timur. Okey, inilah kedudukan R. Okey, dapat dah A. B. Okey, B. Kita lihat soalan B. Alright, soalan B dia kata hitung jarak dalam batu nautika dari P ke arah timur Q diukur sepanjang selarian latitude sepunya 34 darjah. Maknanya diukur daripada sini. Okey, mana Q? Sini Q ni. Lupa pula nak tanda kedudukan Q. V berada kat atas ni, tapi tak tahulah latitude dia berapa. Kita tak tahu. Okey. Jadi kat sini, alright, kita nak tahu jarak P ke Q. P ke Q. Nak tahu jarak kena guna formula lah. Ingat balik formula yang saya ajar. Jika ia melintang, maka kena ada selarian sepunya dia, ataupun diukur sepanjang selarian latitude dia, kena ada latitude dia. Jadi formula dia adalah jarak sama dengan sudut tadi, theta, iaitu sudut yang kita akan cari nanti, darabkan dengan 60, darabkan dengan latitude. Latitude berapa? Disebabkan berada di latitude 34 darjah selatan, maka latitude 34. Boleh faham tak? Bila nak tahu jarak, kita kena tahu dulu sudut dia berapa dan masukkan dalam formula. Formula kita adalah theta darabkan 60 minit darabkan dengan latitude 34. Ini jika dia melintang. Kalau menegak tak ada ni. Menegak tak ada latitude 34. Jadi kita buat soalan menegak. Ada dalam soalan ini nanti. Okey. Jadi kat sini nak tahu theta berapa? Theta adalah, kita lihat P pergi P ni adalah 40 darjah barat. Alright. Jadi nak jumpa dengan 0 darjah 40 dah. Kemudian pergi ke sini 80. Jadi nak tahu theta adalah 40 darjah tambah 80 darjah. Iaitu 120 darjah. Okey, itu ke? Tak. Masukkanlah. Jadi jarak sama dengan 120 darjah darab 60 minit darab latitude ni saya rasa. Dia adalah cos latitude. Cos latitude 34. Latitude 34. Okey. Gitu, silap sikit. Tulis saja. Okey, latitude ni cos 30 kan. So kita akan darabkan dengan cos 34 lah. Cos 34 darjah. Maka kita akan dapat, okey. Masukkan dalam kalkulator, awak akan dapat 5969. Okey, unit dia apa? Unit dia adalah batu nautika. Okey. Soalan, saya padamkan soalan seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya, kita dah dapat dah jarak untuk B tadi.
Okey, soalan seterusnya dia kata V terletak ke arah utara P. Maknanya V ni terletak ke arah utara P. Betul lah, kalau kita lihat daripada gambar rajah bumi kita pun berada di utara V juga. Okey, kemudian dia kata jarak terpendek. Maksudnya jarak terpendek ni adalah daripada P ni dia naik ke sini. Sini pergi sini yang paling pendek ni. Kalau daripada tempat lain dah jauh. Jadi jarak terpendek dia bagi tahu adalah 4,440 batu nautika. Okey, bermaksud jaraknya telah pun diberikan. Jaraknya telah diberikan. Formula jarak terpendek sama je dengan formula mana. Cuma bila jarak terpendek kita kena tahu sudut ini. Theta ini. Jarak terpendek. Maka jika ia menegak, maka jarak sama dengan theta darab 60 darjah. 60 minit. Itu saja. Tapi kena tahu theta lah. Okey, theta sama dengan berapa? Theta sama dengan P nak pergi ke khatulistiwa dah 3/4. Tambahkan dengan khatulistiwa nak pergi ke V. Kita tahu tak V berapa? Latitude V itu berapa? Tak tahu kan? Okey, saya pun buat macam ni. Saya tulis X. Okey, tambah dengan X. Tak tahu berapa darjah. Berapa darjah utara ni? Tak tahu. Maka kena tahulah, kena ambil tahulah berapa nilai dia. Okey. Soalan ini adalah ingin menghitung latitude bagi V. Maka tahu X, maka tahulah latitude bagi V. Right? Bila tahu je nilai X ni, maka kita tahulah berapa latitude bagi V. Right? So, diberikan jarak adalah 4,440. Maka kita masukkan 4,440 batu nautika sama dengan theta berapa? 34 tambah X darab 60. Algebra kat sini. Okey, jadi macam mana? Pindahlah 60 pindah sini, dapatlah. Okey, saya simplifykan 34 darab X sama dengan 4,440 bahagi 60. Maka kat sini awak akan dapat nilai dia adalah 74. Ni bila bagi guna kalkulator sama dengan 74. 4 bukan jawapannya lagi. Maka X sama dengan 74 tolak 34 sama dengan jawapan akhir adalah 40 darjah. 40 darjah. Maka latitude-nya adalah 40 darjah utara. Ya, dah dapat dah. Okey, A, B, C dah dapat dah. Boleh faham? Okey, next. Saya padam ni dulu. Soalan next. Senang kan? Bila kita buat macam ni senang nampak. Okey, soalan next. Dia kata, okey, sebuah kapal terbang. Kapal terbang ni. Di mana kapal terbang ini telah pun terbang, okey, berlepas daripada Q terbang ke arah P. Daripada Q, dia pergi ke P. Betul. Kalau buat macam ni senang tau. Nampak dia pergi ke sini, pergi ke sini. V. Kalau tengok kalau bumi macam pening sikit. Okey, VP pergi ke Q, pergi ke P. Okey. Kemudian dia terbang lagi naik atas. Dia terbang ke arah P, ke arah barat. Dan kemudian terbang ke arah V pula. Terbang ke arah utara V, berjumpa dengan V. Akhirnya dia berhenti dekat V. Maknanya dia terbang daripada Q pergi ke P, P pergi ke V. Melentang pun pergi, menegak pun pergi. Okey. Kemudian dia kata kat sini, purata laju keseluruhan adalah 450 knot. Dia tanya berapakah jumlah masa perjalanan dia untuk sampai berapa. Okey, jadi kita tahulah formula untuk jarak adalah, okey, jarak pula. Formula untuk laju, okey, sama dengan jarak bahagi masa. Okey, kita nak guna formula laju sama dengan jarak dibahagikan dengan masa. Masalahnya jarak dia macam mana? Nak kena kira balik tak? Tak perlu. Lihat balik pada soalan B. Soalan B tu awak dah pun mencari jarak P dan Q, iaitu okey, jarak P dan Q. PQ mestilah kita nak tambahkan dengan PV. PV pun dah diberikan dah.
Okey, jarak PQ berapa? Kalau lihat daripada soalan B yang awak sendiri dah kira bersama-sama dengan saya tadi, 5,969 batu nautika. PV berapa? PV tak payah kira sebab dah diberikan. Di mana dalam soalan C tu dah dinyatakan bahawa jaraknya adalah 4,440 batu nautika. Bila kita tambah kedua-duanya, kita akan dapat 10,409 batu nautika. Okey, ini adalah jarak. Okey, laju diberikan adalah 450. Maka kalau nak tahu masa, okey, sebab kat sini okey, kita nak tahu masa. Okey, masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Jadi jarak kita ada adalah 1,409 bahagi dengan laju. Laju telah pun diberikan, iaitu berapa? 450 knot. Okey, bagi dengan 450. Masuk kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Awak akan dapat jawapan 23.13 jam. Ini jam lah. Jam. Kalau tak nampak. Senang. Settle lah soalan untuk bumi. Tak lama pun nak jawab. Explanation saya je panjang. Tapi sebenarnya ia mudah. Senang sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya. Untuk 4 soalan ini, yang mana yang tak dapat jawab tu, betulkan yang mana, betulkanlah ikut yang saya dah ajar. Mungkin ada careless mistake kat mana-mana. Okey? Alright, hingga kita jumpa lagi.